Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Cepat masuk. Adakah anda boleh mendengar saya dengan jelas? Jin BKS Alone. Hai. Tap-tap dulu. Bantu-bantu saya like dan share dulu live ni. InsyaAllah kita akan buat sedikit sharing tentang personality lagi. So hari ni kita akan bercerita tentang jenis-jenis personality. Kenapa mengenali personality itu penting? Kan, sambil-sambil anda tunggu makan tengah hari siap ataupun sedang melayan makan tengah hari, bolehlah join, belanja saya like dulu, share dulu live ni. Saya cuba kongsikan seringkas yang mungkin sedikit mengenai personality lah. So hari ni spek baru, bukan spek baru, spek lama pakai balik sebab spek yang selalu pakai sudah terkorban dalam acara tarik menarik. Patah semalam. So yang ini spek lama pakai balik. Zaman susah kan, so kita pakai balik yang lama still okay, cuma dia membulatkan muka yang sedia bulat ni lah. So siapa ada bersama saya boleh say hi. Assalamualaikum, apa khabar? Hai Lin. Assalamualaikum. Hari ini kita bercerita tentang personality air, kayu, besi dan tanah. Ni teori kuno, tapi saya yakin dia masih lagi sangat relevan dengan keadaan sekarang lah. Dan personality tu teorinya terpakai InsyaAllah sampai bila-bila pun sebab asasnya sama kan. So kita mula lagi dalam masa 5 minit lagi. Mungkin boleh bantu share, like dulu. Bantu like dulu live ni supaya dia boleh naik dan lebih ramai tahu yang saya sedang buat live sharing ni. So hari ni kita cerita tentang 4 jenis personality, kayu, besi, air dan tanah. Bunyinya macam kuno kan, tapi insyaAllah akan sedikit membantu lah. Hai Lin, sedang makan ataupun tunggu makanan sampai? Di rumah kan Lin? Di rumah. Sekarang ni kan kes makin naik, kebanyakan orang di rumah. Mana sudah daripada personality kayu, tanah, air ni kita boleh ni jugalah sebenarnya explore karakter siapa yang boleh mempengaruhi karakter mana. Okay. So untuk permulaan ini saya inform dulu kepada semua yang kita akan gunakan tarikh lahir lah sebagai asas kiraan personality. Jadi macam saya pernah ajarkan sebelum ni, caranya mudah saja. Saya tunjukkan sikitlah supaya boleh dapat gambaran lebih jelas. Lari tu filter. Okay. Manakah? E-caps. Okay.
Boleh tunggu lagi 3 minit lah. Tunggu lagi 3 minit sebab kita janji start pukul 12.30 kan. Mana tahu ada lagi yang on the way mau join. So lebih adil kalau kita tunggu sekejap. 2 minit lagi. Assalamualaikum, selamat tengah hari yang baru masuk. Bantu saya like dulu, share. Thank you. Okay, hampir 1K like dan 3 viewers. Bolehlah, lagi 2 minit kita akan start. Lin, kalau sudi jom live sama-sama, saya invite. Kita buat demonstrasi. Jadi kena ready, kena expose sikit lah. Spotting-spotting je, kita sharing-sharing kan. Jom. Jangan. Ramai yang takut kan kalau kena expose. Tak apalah, buat masing-masing lah. Okay, 1 minit lagi tengah key in data. Okay, no problem. Sambil-sambil makan. Mana tahu ada yang sama-sama kita ni mahu juga tahu apa ni, personality pasangan, personality parents, anak, supaya boleh bantu mereka untuk teroka bakat ataupun untuk memahami lagi komunikasi yang the best untuk hubungan anda. Okay, tepat 12.30, mari kita start. So, untuk permulaan, make sure anda telah pun mengetahui nombor asas personality anda. So, untuk mengetahui nombor asas personality tersebut, ada sedikit kiraan lah perlu dibuat, di mana melibatkan nombor-nombor dalam tarikh lahir. So, saya tunjukkan di sini. Okay. Ini cara kira tarikh lahir ya. So, ini contoh bagi mereka yang lahir pada 30 November 1977. So, apa yang perlu anda lakukan? Just tambah sahaja nombor-nombor yang ada pada tarikh lahir. Sebagai contoh tu, 3 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 9 tambah 7 tambah 7. Hasil tambah tu dapat 29. So, tambah sekali lagi 2 dan 9. 2 tambah 9 jadi 11. 11 ni kita tambah sekali lagi sehingga mendapatkan satu nombor tunggal. Okay, nombor tunggal. Kalau tarikh lahir itu melibatkan individu yang lahir pada tahun 2000, kosong-kosong di belakang ni automatik tukar jadi 5. 3 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 0 tambah 5. So, formulanya memang macam tu, tak payah lagi tanya kenapa. Ikut saja. So, kadang-kadang kita ada anak ataupun adik yang lahir pada tahun 2000, kiraannya ada berlainan sikit lah. Tapi bagi mereka yang lahir selain daripada tahun 2000, kiraan direct sahaja macam biasa. 3 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 9 tambah 7 tambah 7. So, make sure tidak salah tambah ya, total tu betul. Cek sekali lagi. Dapat saling tambah nombor ni supaya mendapatkan satu nombor single. Okay, siapa yang sudah dapat boleh komen dapat. Dapat sudah nombor asas, boleh komen dapat. Nik Zuniza dapat 9. Okay, Alhamdulillah. Nik Zuniza, kalau sudah kira untuk diri sendiri, boleh kira untuk pasangan, boleh kira untuk anak-anak juga. Supaya sambil-sambil explore tentang diri sendiri, boleh explore juga pasangan ataupun anak-anak. Baik, sambil-sambil tu tekan-tekan tap-tap dulu, like dulu. Thank you, 1,700 like dan 7 orang viewer. Okay, so kita teruskan.
Nik Zuniza dapat. Yang lain kalau sudah dapat nombor asas boleh komen dapat. So saya boleh teruskan. Okey. Apabila kita sudah dapat nombor asas tadi kan, kita akan dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So secara teorinya, mereka yang nombor asas ganjil 1, 3, 5, 7, 9 ialah individu yang cenderung untuk membawa karakter introvert. Okey, dapat karakter introvert dan cenderung untuk bersifat ataupun berpersonaliti introvert. Manakala mereka yang dapat nombor personaliti asas genap 2, 4, 6, 8 akan cenderung untuk berkarakter extrovert. Okay, so itu general. Tetapi zaman sekarang kita sudah ada kategori ambivert dan juga apa satu jenis vert ni, omnivert, di mana dia merupakan gabungan extrovert dan introvert. So nanti kita akan explain dalam sesi yang lain. Itu clue lah, manalah tahu kan, ada yang tertanya-tanya saya ni extrovert ke introvert pun saya tak tahu. So boleh jadi inilah sedikit guide. Abaikan double chin. Okay. Hai Vicky, dapat 4. Alright. Ya, kalau rasa mungkin, terima kasih Uncle Apple. Masya Allah banyak bunga dapat. Alhamdulillah, thank you. Boleh like Uncle Apple. Saya suka viewers yang sangat supportive dan saya yakin support itu akan motivate everyone dalam sesi ini. So keep on supporting each other. Thank you very much. So kita teruskan. Kalau sudah dapat nombor tadi, kita akan kategorikan jenis personality mengikut elemen alam. Okay. Adakah anda kategori logam? Thank you very much Nik Zuniza. Thank you bagi Ros. Thank you so much. Saya sangat hargai. So untuk elemen alam ni kita akan kategorikan kepada 4, iaitu logam, air, api dan kayu dan tanah. 5. Lama nak buka buku lah ni kan. Okay, so untuk kategori-kategori ini anda sudah dapat nombor asas tadi kan. So mereka yang berpersonaliti asas 1 dan 6, anda adalah kategori logam besi. Okay, logam besi. 27 anda adalah kategori air. 38 api. 49 kayu dan 5 tanah. Okay. Untuk sesi petang ni lebih baik anda dapatkan juga asas personality pasangan, sebab kita mahu tengok siapa conquer siapa ataupun siapa support siapa dalam perhubungan tu. Jadi seninya apabila anda memahami jenis hubungan itu, kita boleh improve hubungan tersebut. Kita boleh faham kenapa saya ni jenis yang ikut saja, bini saya yang control everything. Ataupun kenapa saya ni jenis isteri yang misali sangat patuh saja, laki saya yang control ataupun tentukan everything. So boleh tahu benda tu lah. Okay. So dapat ya 1 dan 6 kategori logam, 27 air, 38 api, 49 kayu dan 5 tanah. Nik Zuniza air. Samalah kita orang air. Orang air ni masing-masing karakter elemen alam ni ada kekuatan masing-masing lah. Okay, so kita mulakan dengan kategori logam. Orang kategori logam 1 dan 6, okay, selain daripada sifat leadership yang kuat itu, selalunya orang 1 dan 6 ni sangat cenderung untuk jadi tegas dan ketua. Okay, tegas, seorang ketua yang bagus, seorang yang sangat bertekad dalam kehidupan. Dia ada prinsip dia yang keras, mahukan hidup yang mewah, yang senang, dan dia sentiasa ada kemahuan ataupun matlamat untuk kepuasan pencapaian diri. So itu yang penting tentang orang logam. Dan bila dia seorang wanita, orang 1 dan 6 ni selalunya dia cenderung untuk jadi seorang yang sangat berdikari. Sangat berdikari dan tidak suka dikongkong, tidak suka tidak suka dikritik. Orang nombor 1 dan 6. Okey, 2 dan 7 orang air. Orang air
seorang yang go with the flow. Macam air mengalir, mudah menyerap, mudah memahami, mudah berkomunikasi, empati tinggi orang 2 dan 7, dan mudah rasa kasihan, dan sangat pandai menjaga hubungan kemanusiaan. Alhamdulillah, Violet Unicorn. Oh my god, sangat betul. Itu baru sikit tu ya. Aku 2, laki 7. Ngam katu teha. Ni soalan-soalan bahaya ni bila tanya ngam ke tidak. Okey. Uncle Apple dapat 7. Karakter kita sama ya. Nixuniza sama kita 7 orang air. Okey, orang air ni juga kena hati-hati sebab perasaan anda pun macam air. Mudah tergugat keyakinan diri disebabkan dia mudah menyerap komen, kritikan orang. Lembut hati lah maksudnya. Mudah kesian, mudah berkorban, dan kebaikannya dia empati yang tinggi. Dia boleh jadi pendengar yang sangat baik, dan ibarat air juga, dia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi orang lain. Selain daripada orang mudah mempengaruhi dia, dia juga merupakan tunggang pengharapan kepercayaan orang lain. Okey. Vicky ketawa, semua orang ketawa kan, terhibur sekejap. Okey, orang 3 dan 8, orang api. Orang yang sangat Tuhan bagi otak orang nombor 3 dan 8 ni, orang api ni, kebijaksanaan dan ketangkasan kecekapan bekerja. Jadi kalau kita ada anak yang 38 ataupun karakter kita sendiri 38, individu ni akan susah hidup dalam peraturan ataupun perkara yang slow, proses yang terlalu panjang. Dia akan mudah hilang sabar, dan jenis yang suka buat dulu baru fikir. Okey, cakap dulu baru fikir. Jadi orang nombor 3 dan 8 ni bila dia tidak memikirkan tentang perasaan orang lain, main radu saja kan, orang Sabah bilang main radu je, dia cenderung banyak penyesalan lah dalam kehidupan. Cuma yang bagus 3 dan 8 ni seorang yang sangat ramah, dan orang suka bila orang nombor 3 dan 8 ni ada di sekeliling. Dia akan menghidupkan suasana, akan jadi penghibur, dan dia juga ada otak strategic mind, seorang pemikir yang hebat. Bijak kan, Tuhan bagi nombor bijak. Dari sudut bisnes, apa yang boleh tengok dari sudut bisnes tu, Uncle? Okey, saya teruskan. Baik, 4 dan 9 orang kayu. Orang kayu diberikan kehebatan dari segi orang suka kepada mereka kerana mereka seorang yang sangat pentingkan kemakmuran, tidak suka bergaduh-bergaduh, dan bijak dalam perancangan. Orang nombor 4 dan 9 lah. Okey. Tetapi sebab dia ni suka sangat menjaga kemakmuran dan keharmonian, orang 4 dan 9 suka memendam perasaan lah. 4 dan 9 ni yang banyak depan nampak macam happy go lucky, tapi belakang banyak menangis bucu katil. Itu orang 4 9. Apa yang wow tu, Vicky? Rahman Syah, kenapa lawa sangat ni? Alhamdulillah, terima kasih filter. Memang dah cantik dah, tapi tambah filter lagi, insya-Allah lagi tambah cantik. Confident. Okay, so itu 4 dan 9. 4 dan 9 ni sebab dia bijak dari segi rancang dan wawasan. 4 dan 9 ramai orang harapkan dia untuk bagi pendapat, dan juga berbeza dengan orang api tadi, orang kayu, dia boleh buat banyak benda dalam satu masa. Betul, orang nombor 9 banyak nangis. Lepas tu nangis itu sorang-sorang. Dia sukar untuk express perasaan. So kalau ada individu yang macam ni, untuk anda kurang stres, belajarlah untuk percaya orang dan share masalah. Okay, alright. So yang terakhir sekali, orang nombor 5, elemen tanah. Orang elemen tanah ni selalunya akan bersifat sangat protektif.
keibuan lah, dan mudah cemburu juga. Dia punya sifat merendah diri tu sangat humble. Kalaupun dia bos, dia orang besar ataupun dia orang kaya, dia sangat humble dan sangat berdisiplin, orang yang konservatif lah. Konservatif ni maksudnya jenis yang pentingkan peraturan, pentingkan risiko-risiko. Dia jenis yang berfikir visinya tu panjang. Jadi seorang nombor 5 ni selalunya akan lambat sikit berkeputusan, tetapi cenderung untuk berpuas hati sebab dia fikir masa-masa kan risiko dia tu, baru dia ambillah tindakan yang sepatutnya. Okay, so dalam perhubungan tadi, macam yang Linda tanya tadilah kan, bila kita tahu kita ni air, pasangan kita kayu, contoh, kita boleh tahu siapa yang kontrol siapalah dalam perhubungan tu. Jadi bila saya buat counselling, saya akan tengok perkara ni lah. Okay, boleh saya tunjuk kat sini. Okay, ini elemen yang menyokong ya, saling menyokong. So tanah menyokong orang logam menyokong orang air menyokong orang kayu menyokong orang api. Okay, kalau sebagai contoh tadi, kalau macam Linda dengan husband tadi, dua-dua orang air kan, dua-dua orang air ni dia punya kelemahan ialah dia macam cermin. Okay, orang air dan air bila hidup serumah dia macam cermin. Seorang sedih, satu orang akan mudah sedih. Satu orang stres, satu orang akan mudah stres. Dia aliran emosi tu sangat mudah. Dan hubungan tu sangat penuh dengan empati, mudah berjangkit lah. Okay, so kalau tengok tadi Nik Zuniza, orang nombor berapa tadi? Nombor 9 kah? Saya kena scroll balik. Maaf ya, saya tidak mencatat, jadi saya kena scroll balik. Orang nombor 7. Okay. Ya, air menyokong orang kayu. Menyokong ni maksudnya, contohlah anda orang air kan, anda mau buat keputusan, sesuatu keputusan dan memerlukan sokongan orang, carilah orang logam untuk menguatkan keputusan anda, untuk memberi anda jalan-jalan penyelesaian yang menyokong. Okay, ini kitaran yang menyokong. So kalau mau cari tim, cari ketua, cari pasangan kan, kalau dapat orang yang menyokong, dia akan lebih mudah lah dalam komunikasi. Okay, so orang nombor 9 tadi apa? Kategori apa tadi? Orang nombor 9 kategori kayu. Bila kategori kayu, anda disokong oleh orang air Nik Zuniza. Anda disokong oleh orang nombor 2 dan orang nombor 7. Kalau Nik Zuniza dekat dengan saya antara orang yang boleh menyokong, boleh kalau ada idea, Nik Zuniza ada idea, orang air ni boleh bantu untuk mantapkan lagi idea tu. Ataupun kalau ada masalah, orang air ni boleh bantu nampakkan jalan penyelesaian yang menyokong. Sebab kadang-kadang kita bila minta pendapat, ada yang menyokong, ada yang lawan balik, konfront balik, itu yang tak best kan. So carilah kitaran yang menyokong. Okay. Dan satu lagi jenis kitaran ialah kitaran mengawal. Ini selalunya kita tengok dalam husband and wife lah. So kita tengok sini, kayu mengawal tanah, tanah mengawal air, air mengawal api, api mengawal logam. So kalau dalam hubungan tu isteri air, husband api, okay, contoh isteri air, husband api, itu akan jadi queen control. Okay, isteri control husband. Kalau pula jenis yang macam husband orang api, isteri logam, should be a more harmony relationship lah. Sebab dari segi personality, suami lelaki lebih sesuai sebagai pemimpin, bertindak mengawal. Okay, so kalau hubungan tu selalunya ada konflik, bila saya buat counselling, hubungan suami isteri tu akan berkonflik bila isteri yang mengawal suami. Logam kawal kayu, kayu kawal tanah. So bila dia lawan lumrah elemen alam tu, akan sangat stres.
Jadi sebagai contoh, kalau kita isteri yang mengawal suami, kita tahu sudah sifat kita ni tanah, husband kita air, kita yang mengawal, kita yang menentukan. So sekali sekala kita kena kurangkan sikit sifat mengawal kita tu supaya hubungan tu lebih harmoni. Mungkin ni orang perempuan akan marah lah ni. So cara kita menangkan husband tu bukan semestinya kita betulkan semua cakap dia, cuma bagi dia rasa peranan buat keputusan, minta pendapat dia. So menangkan suami. Sebab selalunya bila isteri yang mengawal suami, kebanyakan keputusan, pandangan isteri yang tentukan. Berbeza dengan air. Kalau pasangan tu sama elemen, kayu jumpa kayu, tanah jumpa tanah, logam jumpa logam, selalunya elemen yang sama ni dia akan ekstra mencabar lah. Sebab dia macam cermin kan. Sama-sama, kalau logam sama logam, sama-sama keras kepala. Kalau air, sama-sama jenis sensitif. Kalau tanah pula sama-sama jenis menendam perasaan. So dia akan ada konflik dan kelebihannya. Bila kita faham personality ni tadi, kita faham suami kita macam ni, kita macam ni, saya tidak boleh guide secara spesifik lah hari ni. Sebab selalunya orang akan jumpa personally, minta saya bantu. Saya macam ni, suami saya macam ni, macam mana kami boleh baiki hubungan. Itu perlu melalui proses pemahaman yang perlukan masa lah. Saya perlu faham isu-isu, saya perlu faham karakter sebenar. Sebab untuk hari ni punya pengenalan saja tidak cukup untuk bantu. Dia lebih kepada buka minda sikit how this theory akan membantu untuk harmonikan hubungan lah. Okay. So itu saja. Kalau ada soalan boleh saya buka di ruangan chat. Ada soalan ataupun ada yang sudi untuk live bersama, kita boleh bersoal jawab. Saya lalukan. Tadi ada yang request live tapi saya tengah explain, jadi saya takut belum habis deliver lah. So saya deliver habis. Siapa yang rasa sudi untuk live, tanya soalan lanjut, insyaAllah saya cuba balas. Kita ada lebih kurang 10 minit. TH rules aku, even aku salah pun harus aku menang. Ini rules mana-mana rumah pun begitu kan. Istilah menang tu kan kadang-kadang dalam rumah tangga lah, khususnya kan istilah menang tu kadang-kadang bukan menang apa kan. Dia lebih kepada cara komunikasi tu. Macam mana kita sebagai isteri buat suami rasa menang. Tapi sebenarnya dia kalah. Contoh kan, macam mana kita. Thank you so much Nik Zuniza bagi finger heart. Lama macam lapar pula terbayangkan. Makanan tu kan finger heart. Finger heart. Mini love. Kenapa saya lapar sudah saya rasa. So 9 minit lagi. Kalau kayu dengan air maksudnya kayu kawal air. Kayu dengan air. Ini kita tengok ya. Kayu dengan air. Air menyokong kayu. Kayu dengan air maksudnya kayu kawal air. Tidak. Kayu tidak kawal air, tapi air bersifat menyokong kayu. So, untuk hubungan tu lebih baik, Ikin, orang yang air tadi kena banyak beri bimbingan, beri pendapat kepada kayu. Dan kerana kayu rasakan orang air ni lah guru dia, penyokong dia, orang yang penting untuk dia buat keputusan dalam hidup. Okay? So tidak ada istilah kayu yang kawal air, tetapi air menyokong kayu. Alright, boleh? Susah sikit nak explain ni kalau secara general. Memang kita kena pergi deep session. Okay, so Linda balik kepada tadilah. Maksud menang tu pun kita kena pandai main lah kan. Bagi saja lelaki menang, tapi ada caranya. Kan bagus kalau dalam hubungan tu lelaki bagi bini menang, bini bagi lelaki menang. Tapi hakikatnya keputusan tu kena melalui proses penilaian betul-betul lah kan. Balik-balik dia menang je. Okay, ada lagi soalan? Thank you Vicky bagi rose. Thank you so much. Tak mau. Okay, kalau jumpa Linda tadi, personality nombor 2 kan, husband 7 kalau saya tak silap. Linda 2 kah?
Okey, Linda 2. Okey. Kalau dalam hubungan suami kita orang nombor 7, untuk mengetahui Linda, orang nombor 7 ni dia punya ego besar. Ego dia sangat besar. Kalau dia kalah pun, dalam hati dia tidak akan mengalah. Jadi, dan untuk buat dia tunduk, mengalah, mengaku kalah tu adalah perkara yang mungkin terakhir berlaku dalam dunia ni. Jadi dia akan pastikan dia menang. So untuk harmoni, bagilah dia rasa dia menang. Okay. Betul. Linda, your relationship with husband bertukar saja dengan saya dengan husband. Linda 2, husband 7. Saya 7, husband 2. Jadi memang kalau bergaduh, dia tidak akan bergaduh mulut, dia akan perang dingin. Sebab nombor 27 ni kan dia air, pengasihan, penyayang. Jadi bergaduh mulut tu mungkin akan jarang berlaku lah. Jadi kebanyakannya mengalah, tapi mengalah dalam marah. Nazuha Shah, terlepas trend sudah ni, kita mau habis sudah. Dapat kita boleh buat siri akan datang, insyaAllah. Okay, so thank you everyone. Kita ada lagi 6 minit. Kalau tidak ada soalan, saya boleh simpulkanlah dekat sini. InsyaAllah kita akan adakan lagi beberapa siri lah berkaitan personality dalam pelbagai aspek teori. Saya tidak memberi penekanan mana-mana teori sahaja, tetapi kita cuba ambil teori yang telah lama digunakan pakai dan tengok macam mana kita boleh praktis dalam kehidupan. Okay, so saya sudahi sesi pada pagi ini. Alhamdulillah 10 tahun sudah kami tahan dia hadap gaya aku. Ya, sebab hasil tambah 2 dan 7 9. Okay, hasil tambah hubungan tu 9. Hubungan tu insyaAllah sukses. Sebab kefahaman dan toleransi tu tinggi. Orang air kan, insyaAllah. Okay, so saya ucapkan jutaan terima kasih kepada yang join live pada tengah hari ini. Sudi ambil masa lunch break anda, waktu rehat anda untuk dengar saya membebel. 5,600 like dan saya rasa ada beberapa orang viewer dan give so much thank you terhadap give yang diberikan. InsyaAllah akan tingkatkan lagi semangat saya untuk keep on sharing. Dan dengan itu saya sudahi sesi ini dengan lafaz Assalamualaikum, jumpa lagi. Follow saja supaya alert bila saya buat live, okay? So thank you, bye.